benci ke Nabi. Bukan kata dulu, sampai lah dia tak benci ke Nabi SAW. Jumpa Nabi Allah Yusuf sebab apa? Siapa hak buang Nabi Yusuf dalam telaga? Adik-beradik dia, abang dia. Macam itulah adik-beradik kamu, Nabi SAW akan benci, tak suka dengan kamu. Termasuk adik-beradik yang nama kata Abu Jahal, nama dia pakcik tapi tak guna sedih. Dia jadi orang yang tak suka dengan kamu dan benci dengan kamu. Nabi dia ajak satu-satu. Supaya apa? Supaya Nabi jumpa geng orang yang sama susah. Oi, ramai lagi Nabi-Nabi yang susah macam aku. Aku ingat aku seorang je. Tak apalah dah geng. Oh, ni ramainya. Oh, memang macam ni. Kalau buat dakwah memang susah. Oh, okey. Aduh, tenang sikit hati Nabi. Macam kita lah jadi ahli dan kuasa masjid ni. Apa yang kita tak kena? Hari-hari lah kena. Betul bila tanya pengurusi ahli dan kuasa. Hak main ceramah tu bukan main saja. Dia dulu main ni apa? Fatish apa? Dia dulu main pantau, dia main tengok mana tak betul, mana betul, mana tak betul, mana betul di timah. Apa masjid apa panas ni? Ekon tabur lah. Dia betul. Tembang banyak. Ni hang cakap tabur ekon, berapa banyak lepas dan tabur masjid? Cakap RM1, RM2 lepas dan tabur masjid. Andai sembang buat ekon. Wire RM45.5 ekon. RM1 boleh beli orang. Ayat tebu pun tak dapat RM1. Dalam RM1 2 ayat tebu. Anak buat cerita apa? Kita cakap hanya dia main tanya ahli dan kuasa lah. Nak berhadapan dengan manusia. Allahu Akbar. Baru ni mesyuarat agung ni salah satu masjid di Pulau Bidang. Bangkit bergaduh tak rajah apa ni. Dia tu cakap banyak jemaah lah main. Dia tak apa pengurusi tak guna. Dia kawan haram satu hari tak pernah main masjid. Dia kata duk habis duit masjid lah, buat makan kedah, orang buat lah, banyak orang pengurusi baru sepak tu weh. Soccer kick tu weh. Ambil lah. Terguli tu weh, belok betul ya. Kamu ajak betul lah, bawa merakai ni. Kita orang yang ikhlas, saya harap betul kata tuan. Kalau tuan-tuan ada satu benda yang ikhlas, tuan-tuan nak harap, jangan tunggu mesyuarat agung, tumpang ni tak elok. Jangan tunggu mesyuarat agung, tumpang ni tak elok. Tuan-tuan rasa apa? Saya main jumpa pengurusi, beritahu. Saya pengurusi, saya nak beritahu tu benda lah. Saya duduk tengok masjid kita ni, saya rasa bagus kita pasang ikon, contohnya. Pengurusi saya rasa, bagus ini masjid kita ni, kita buat di sini ni apa? Pengurusi saya rasa kat luar ni mungkin kita boleh buat macam ni. Kita harap sebelum mesyuarat agung kita harap dia. Sebab kita nak satu benda baik untuk masjid. Bukan kita syok buh orang. Kita panggil tak elok, kita simpan semua benda semua, kita suruh mesyuarat agung. Saya ada soalan tanya. Dia kau syuah, nanti bangun. Dia kawan dia semua syaitan dia rajim kan, kawan di bawah tu. Hak bangun tu iblis lah. Hak bawah tu syaitan dia rajim. Sebab dia pada panggil bubuk kayu api kat dia. Nanti, wahai. Saya nak kata, ya pengurusi. Saya tak tahu lah ni kalau buat tajuk mampu kena angin lah. Semua sesek mamu 7-8 lah. Lepas tiba, hangit berasap kepala tu. Sini pun insyaAllah. Jadi orang kata tu warak-warak ya. Hak main masjid ni tak ada apa. Hak duk main selalu ni tak ada masalah. Semua bagus. Tak ada apa. Main salam apa lebih kurang. Kita nasihat-nasihat. Okey, balik tak ada masalah. Kita bersyok. Yang selalu buat panggil ni saya tak main masjid ni lah. Saya tak tahu lah masjid apa. Saya pulang-pulang nampaknya gitu lah. Jadi tak main masjid. Jadi duk main pantau daripada luar. Bawa tu apa? Kamera daripada luar kan. Kamera mata tu. Dia tak masuk masjid. Dia duduk luar. Dia tengok. Betul. Tulis. Ada syaitan tulis. Dia tulis pula. Dia tulis buah. Sebab apa? Minggu depan mesyuarat agung. Dia tengok kolom. Ayam kotor. Tak bersih. Tulis. Saya akan nampak. La ilaha illallah. Faham apa hal macam ni? Kita muslimin rahmati oleh Allah, bila main masjid jangan niat nak sembahyang jemaah ya. Kita main masjid bukan niat nak sembahyang jemaah semata-mata. Kita main untuk apa? Imarahkan rumah Allah. Baru jiwa tu ada. Baru kita tengok kasut kat luar serabut. Kita main sembahyang, kita susun kasut elok-elok. Sebab apa? Kita main nak imarah rumah Allah. Kita masuk dalam masjid, tengok ada sampah, kita kutip. Kita tak akan kata tosiak malam dia. Sebab apa? Jiwa kita jiwa nak imarah rumah Allah Ta'ala. Bagus saya puji. Tahun depan saya main. Lepas duk abang masjid. Sungai kecil. Masjid mana tak fikir. Saya sampai, masjid ni. Saya ingat tahun depan saya pergi tandas. Lepas habis main maghrib pergi tandas lah. Pergi tandas tu Masya Allah ngeri. Dengan tak ada seloknya.
dengar ayat percik tak berapa yuk gitu, aku nak pegang macam gajah gila dapat tu. Alhamdulillah. Tengok sekarang pergi tuan-tuan pergi tengok tanah 3 bintang. Balik lebih kamu dia berbelagak lah. 3 bintang. Selak ada, tanah semua elok, pipe semua elok, semua fungsi dia elok. Yang ni kita kenal. Kami cari benda baik yang ada kat masjid. Sebab apa? Sebab orang yang jiwa dia bersih, dia akan cari benda yang elok saja. Orang yang jiwa dia tak elok, macam lalat, dia tak akan cari benda elok. Dia akan cari sampah, dia akan cari benda tak elok. Dia tak akan cari benda yang elok. Sebab tu kita duk jadi rumah Allah Ta'ala ni, mari cari benda yang elok. Sebab orang bukan Islam di luar sana sentiasa duk lihat dia apa yang berlaku pada etnik Rohingya. Tuan tengok mereka halau, bakar, rogol, terajang, bunuh sekampung mereka halau tu. Lepas tu orang Islam yang duduk di negara Islam, dia susah. Orang bukan Islam duduk di negara bukan Islam, mereka buat macam mana tak ada nilai tu. Tapi orang bukan Islam duduk di negara Islam, tuan-tuan tengok bebas mereka. Myanmar, belah-belah jadi pun kelompok orang saya Myanmar tak Islam ni. Myanmar belah-belah rumah saya tu. Myanmar tu, mereka kerja di pasar raya tu. Balik pasar raya, tuan-tuan tahu sini ada flat 2 blok, tengah flat tu ada apa? Ada kot takraw. Kot takraw tu ada jaring untuk main bola tampar. Petang-petang, set-set ni balik daripada kerja petang, balik pada kilang, mereka main pukul 6, 6.30, mereka duduk ramai di situ. Budak-budak muda yang selama ni duduk main takraw, bila mereka ni tengok mereka ni main ramai, kesialah mereka ni family pun tak ada, kerja hiburan mereka ada kerja di kilang, balik main tak tahu apa, hang tengok muka apa pun tengok muka hang, bukan ada benda apa nak buat. Tak apalah, budak-budak muda orang Islam ni kita kata apa? Tak apa-apa main datang ni, tak apalah, kami main kolej lah, kami cari lain. Dia bagi peluang orang bukan Islam duduk berhibur tambahan main bola ni. Padahal budak-budak muda tu nak main takraw tu, mereka kena pergi main takraw belakang dia sikit lah, main di rumput ke tu. Tak apa, dia tak ada masalah. Tengok orang Islam, orang bukan Islam duduk di negara Islam macam ada mereka buat. Kalau tuan-tuan pergi di Relau tu ni, pelik tu, tepi tu dia ada kedai tu, kedai runcit tapi dia jual arak. Bubur meja 7, 8, 9 kedai buat arak tu, minum arak macam mana pub tu di jalan tu kan. Hang duduk di negara Islam, tapi hang mewah kedai arak tu tepi jalan tu, kita pun jadi takut nak lalu di lorong tu. Anak-anak orang Islam nak takut, jadi takut. Tapi kita tak ada perintah pergi terajang meja, terajang balik arak, ambil botol, balik kepala hang tak ada. Tapi bagi hang can, hang duduk terang mana pun tak ada masalah apa. Tapi nama kata Islam duduk di negara bukan Islam. Di Perancis tudung tak boleh pakai, di sekolah tak boleh pakai. Di Switzerland tak boleh bina menara besar untuk orang nak pergi apa, azan-azan pun jangan harap boleh bina. Di Mesir orang buat gereja, senang-senang dia buat gereja. Hang buat gereja, hang nak jalan pakai hang salib, hang nak tunjuk hang kata hang tu Nasrani ke, hang nak agama hang apa, hang yang suka, hang nak jalan di mana tak apa. Tapi nama kata Islam nak pergi buat masjid, nak buat, tak boleh, yang ni ada ni peraturan ni, yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Tapi hampa tak ada masalah duduk di negara Islam. Bahkan duduk di negeri yang banyaknya alim ulama yang penuh dengan barakah, hang boleh buat lebih kurang tu tak ada masalah apa pun. Tapi dengkinya nama kata bukan Islam ni, dia buat apa? Dia buat macam dia buat nanya. Kita tak pernah kata apa sekali apa pun. Bahkan dalam Quran, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama Nabi SAW disebut 4 kali je. Nama Nabi SAW disebut 4 kali. Satu nama disebut Ahmad dalam surah As-Saff, disebut Ahmad semua 5 kali sahaja. Tuan-tuan tengok nama Nabi Allah Isa dan Al-Masih lebih kurang disebut dalam Quran berapa banyak kali? 36 kali disebut. Bahkan Nabi Allah Musa AS yang menjadi tonggak untuk Taurat set-set Yahudi ni, paling banyak disebut dalam Quran 140 kali disebut nama Nabi Allah Musa AS. Dan kisah dia diulang hampir selang 2-3 surah ulang, selang 1 surah ulang. Bahkan 1 surah yang kamilah, apa dia? Contoh surah Al-A'raf juzuk yang ke-9, hampir keseluruhan 85% cerita bab siapa? Bab Nabi Allah Musa AS. Surah Taha 95% cerita bab Nabi Musa AS. Surah Qasas juzuk yang ke-20 cerita hampir 80% daripada surah tu. Start daripada awal, start masuk ayat kedua, baru pantai cerita Nabi Allah Musa AS.
cerita Nabi SAW tak banyak. Tuan-tuan cari kat saya nama satu surah dalam Quran. Surah apa? Mak Nabi SAW ada? Aminah. Ada surah? Tak ada. Mak siapa dalam Quran? Mak Nabi Isa. Maryam ada dalam Quran? Surah Maryam. Nama Nabi tak ada. Allahu Akbar. Surah Ali Imran ada dalam Quran. Siapa dia Ali Imran? Ali Imran adalah emak ayah kepada Nabi Allah, ayah kepada Maryam. Dan ibu dia nama Hannah. Kan orang duk orang putih duk suka bubuh nama Hannah kata suka bubuh tu. Tu siapa dia? Tu mak, tu isteri kepada Imran. Imran ni siapa? Imran ni mak dan ayah kepada Maryam alaihissalam. Ada cerita lah, dua surah Allah bagi pada siapa? Bukan pada Nabi SAW. Nabi satu je, nama Muhammad. Satu surah ya, surah Muhammad ada. Tapi tak banyak. Allah ra'i. Sehingga Nabi SAW bila berlalu jasad satu orang Yahudi yang dah mati dah, Nabi bangun. Lah hadis sahih riwayat Imam Muslim menyebut, orang tanya, wahai Rasulullah, yang bukan Yahudi, sebab apa kita nak bangun? Kata Nabi SAW, alaisat nafsan, bukankah itu juga satu jiwa? Bukankah itu juga satu apa? Satu manusia yang duk jalan tu? Allahu Akbar. Padahal Nabi tak kenal. Padahal Nabi tahu jahatnya set-set Yahudi ni sebab apa? Duduk satu zaman yang Nabi pun tak beriman dengan Nabi. Tak apa, hang jalan aku bangun. Mayat dah, bukan hidup lagi. Mayat dah pun Nabi jalan. Tapi hari ni muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita Islam duduk di negara bukan Islam, hidup dia takik kepala kita. Bahkan di Bosnia tahun 80-an dulu, tuan-tuan ingat awal 90-an dulu, mati dah kawan tu. Dia pergi tembak bom gelap badan dia, mati dah pun dia siksa kawan tu lagi. Padahal bukan ada apa benda dah. Sebab apa? Jiwa tu hari ni tak suka, benci dah. Melukis muka Nabi, buat pertandingan apa? YB tak UK. Buat pertandingan, siapa pandai lukis, mai kita lukis muka Nabi SAW. Pakai lukis muka Nabi, hina. Apa tu boleh buat? Hang sekat sini, sekat sana, tunjuk kata kat dunia semua hang tak suka kat Islam. Tapi Allah hebat. Allah Subhanahu Wa Taala hak kata apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Hang tahan hidayah Allah macam cahaya, hang jangan harap boleh tahan. Dia boleh tembus kok mana hang boleh tak boleh buat apa. Dr. Mursi dia buat apa kat dia? Hukuman gantung kat dia. Tu hukuman gila mabuk nama dia. Orang yang hafal Quran, orang baik, orang nak bawa Islam masuk mai ke bumi Mesir. Yang bumi Mesir puluhan tahun hidup dalam keadaan apa? Yang teruk, padahal hasil bumi yang banyak. Saya mengaji di sana tuan-tuan daripada Orin. Buah limau tu subhanallah, punya sedap, limau besar ni. Tuan-tuan makan limau tu, insya-Allah tengah hari tak makan nasi ikan. Punya sedap, punya manis, punya besar limau dia tu. Tapi Nyabak kata pemerintahan dulu yang dia jadi zalim tu, dia tak bagi ruang untuk rakyat dia untuk buat sesuatu dengan limau tu. Rakyat dia hanya tahu beli, jual limau je. Dia tak pandai buat macam sangkui, buat macam cekelat, buat dia tak ada ruang macam tu semua, dia tak ada. Supaya apa? Supaya biar apa susah, apa satu hak aku apa dengan lawan aku. Perangai tak elok tu. Maka akhirnya revolusi Mesir maklum ni turun, naik pula seorang lagi, Dr. Mursi, orang yang soleh. Masya Allah, tabarakallah, boleh buat ruang daripada Mesir nak pergi ke Gaza dia buka. Hari pertama dia naik, dia buka. Mana-mana orang Palestin yang kena sepak terajang Yahudi, main. Apa masuk di duduk kami, apa macam warga negara kami. Badai buat apa? Main, kami pergi JPN, daftar nama apa. Apa warga negara duduk di Mesir, apa bebas. Dia buat. Siapa tak puas hati? Yahudi, Zionis, Israel. Dia tak puas hati dengan benda macam ni. Dia guna jutaan dolar untuk gulingkan dia. Sekarang ni apa jadi kat dia? Akhirnya dia jadi apa? Dia nak kena hukum gantung. Benda yang patutnya Yahudi, Israel, Zionis buat, sekarang mereka tak payah buat. Mereka duduk balik tembok, makan kacang, pijak roti bergali dengan kari. Mereka duduk buat kerja relax ya. Yang duduk ambil kerja mereka sekarang ni apa? IC nama kata Islam, sembah Allah Ta'ala, tapi perangai hati duduk ada macam syaitan dan roti. Perangai dia bunuh ulama, bunuh orang soleh, sekat perkembangan agama Allah Ta'ala di dunia, di bumi Mesir. Siapa dia? Pimpin-pimpin ada di luar negara tu kan. Dia beritahu Islam dia tu. Dia sekat. Sekarang Dr. Mursi kena.
Yang lagi gila berapa? Syekh Yusuf, Dr. Yusuf Qaradawi, yang menjadi ulama yang menjadi rujukan dunia sekarang ni, dengan dia nak kena Allah. Masya Allah. Ini perangai manusia kata apa? Bila mana kita lupa pada agama Allah SWT, Allah diajak kita balik. Sebab tu hari ni muslimin rahmati oleh Allah, kita main balik. Kita nak pemuda-pemuda macam adik-adik kita ramai ni, tiga adik-adik ni kira saya bagi 5 bintang pun, yang paling bagus sekali. Duduk di rumah Allah, tuan-tuan ingat senang nak duduk sejam 2 dalam masjid. Kita tak apa lah, dah berumur lah, takkan nak pergi melompat sini, melompat sana. Dia mereka ni, merata-rata mereka boleh pergi. Tapi mereka main masjid rumah Allah Ta'ala. Yang ni kita kata pemuda-pemuda, hari kita nak bangkit di tempat kita banyak lagi dah. Buat program macam ni, masjid-masjid imarahkan lagi. Dan yang paling besar sekali daripada Isra' dan Mi'raj ni, saya nak agak kata apa? Bab semayang. Allah bagi kat kita ni anugerah semayang 5 waktu yang besar ni, jangan kita abaikan semayang. Adik-adik ada di belakang, bertuan muslimin rahmati oleh Allah, muslimin muslimat semua, semayang nombor 1 kena jaga bagi elok. Jangan kata orang lain, kita sendiri kena jaga bagi elok semayang kita, baru Allah bagi jaga anak-anak kita tu semayang bagi ambil berat bagi elok. Di mana-mana berjalan masuk waktu, berhenti masjid semayang, bawa anak-anak turun, baru anak tahu betapa kita ambil berat dengan semayang. Kadang bayang tak apa buat main gitu. Anak kita sampai besar jadi gitu. Tak ambil berat dengan semayang. Tak akan ambil berat dengan semayang bila kita lupa pada Allah SWT. Tapi kalau kita ambil berat dengan semayang, akhlak yang baik Allah akan beri. Satu syaitan pun tak akan rosakkan dia. Sebab apa? Dia antivirus yang paling besar sekali nak jaga kita. Di semayang kita lupa bagi elok, tak semayang, yang paling besar lelaki main semayang di masjid rumah Allah Ta'ala. Masjid buat sab-sab main cantik, main lawa, main kapet, main seronok semayang kami. Dan semayang kat rumah apa? Kepondan. Main semayang di masjid ni, dia dapat pahala lebih sikit. Melainkan kelena tak ada urusan tak apa. Tu dia rumah macam mana rumah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ni tempat nak bina kekuatan yang Allah beri, pahala yang banyak pada kita. Kuliah-kuliah ustaz-ustaz main, ceramah semua, tuan-tuan yang duduk sini kita main lah. Macam malam ni, bagus ya, semua orang main. Orang duduk sini main, orang duduk luar main, poster, banner saya tengok merata ada. Ni kita kata ahli dan kuasa bagus dan macam ni. Tarik semua main duduk di situ ni. Bukan nak marah sangat pun tuan-tuan ni. Bagus ya, benda ini kita nak buat. Cuma emosi sikit malam ni sebab lapar. Banyak ada makan lah. Nampak ni, wilayah keluarga saya, bila aku. Jadi, rahmati oleh Allah SWT. Kesimpulan yang kita boleh nampak daripada Isra' dan Mi'raj ni 9:15 betul-betul tengok saya motor kecil macam SP tadi ni. Jadi kesimpulan kita boleh nampak beberapa benda. Yang pertama, apa dia yang pertama? Yakin Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat semua benda. Rezeki milik Allah. Semua benda kita buat, kita doa pada Allah. Dan yang kedua, kesimpulan saya nak angkat ni adalah apa? Berkaitan dengan ibadah sembahyang kita jaga bagi elok. Dan yang ketiga, benda besar sekali kita nak angkat adalah apa? Keyakinan terhadap agama Allah. Macam mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, siapa hafal kat dia Isra' dan Mi'raj? Orang kafir Quraisy yang hafal kat dia. Kafir Quraisy pergi dekat dia. Masa Nabi balik, Nabi tak mula sekali cerita kat Abu Bakar, Nabi cerita Abu Jahal. Dan cerita tu dapat bila? Dapat pada lidah orang kafir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tanya dekat siapa? Tanya dekat dia tu. Dia kata, hantar ingat ke member Muhammad bin sana ke apa cerita panjang-panjang ni saya lah. Siapa cerita? Nabi Muhammad dah cerita. Kalau Nabi cerita, sat lagi dengan tu. Bukan kata sat balik main. Lagi sekejap pergi pun aku percaya dia. Sebab kebanyakan benda Nabi cerita aku tak pernah tengok pun. Aku tak pernah tengok wahyu tu, aku tak pernah tengok syurga dia apa. Aku tak pernah tengok apa. Tapi aku percaya kat dia. Sebab dia, aku tahu dia betul. Macam itulah kita hari ni kena ingat Islam lah bagi selesai semua masalah kita. Kena letaklah hati kita. Agama satu benda yang kita tak boleh buat main. Kita tak tahu, kita jangan cakap lebih kurang. Kita ingat boleh selesai masalah kita adalah apa? Agama Allah Ta'ala. Apa masalah pun hukum Allah boleh selesai masalah. Orang nak laksana, tak laksana, nak laksana hukum hudud lambat lagi, atau nak laksana enakmen apa tu semua bukan kerja kita. Yang tu semua kita bagi pada orang-orang yang bertanggungjawab, orang ada jawatan apa buat. Kita mau letak di hati kita yang boleh selesai masalah hukum Allah Ta'ala, dia tak tahu. Kita jangan kata buat apa
makan boleh selesai. Yang cakap betul semua. Tanpa kita mau pegang bagi kemat, Allah boleh buat, kita buat bagi selesai masalah. Kita mau pegang betul. Apa nak buat, apa nak mau buat, apa nak buat hari ni, apa nak buat esok, tu lantak apa, apa yang suka, aku tak mau beritahu situ. Aku pegang, kok mana pun hukum Allah apa dalam Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Lelaki yang mencuri, lelaki dan perempuan yang mencuri, potong kedua-dua tangan mereka ni jazaa'an bima kasaba, sesuai dengan apa yang dia buat, nakala minallah, satu pencegahan daripada Allah. Allah akan kita yakin dengan agama Islam benda tu boleh selamatkan kita. Sebab tu Nabi SAW bila tulis surat, dia akan tulis di setiap kepala surat kepada Rom dan Parsi dan Muqawqis dan sebagainya. Apa dia akan tulis? Ayat daripada surah Taha, wassalamu ala man ittaba'al huda, salam sejahtera pada orang yang ikut hidayah dan petunjuk daripada Allah. Moga-moga Islam yang kita pegang hari ini dan Islam yang kita jadikan panduan pada kita hari ini bukan sahaja selamat kita di dunia, bahkan selamat kita sehingga ke akhirat, bantu kita untuk dekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja yang boleh kita sebut pada tuan-tuan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak lah kalau sepanjang-panjang cakap tu ada tuan-tuan terasa lawak-lawak lebih kurang macam tu. Saya minta banyak-banyak, ada sabili ta'alimnya. Moga-moga ada kebaikan atas perjumpaan kita pada malam ni. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang sempurna tu pastilah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir